Kerja. Okey. Dia. Sensitif ya. Sensitif sungguh. Internet tu. Internet. Dia. Sensitif okey lah. Oh, sensitif ya. Internet ni kan dia mula-mula kan dia starting. Ya Allah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan semua pegawai Jawatan Kerja Raya, muslimin muslimat serta saudari yang sempat mengikuti siaran kita pada tengah hari ini. Pada kali ini marilah kita renungi peristiwa yang berlaku dalam aspek kita dengan tajuk katastrofi bencana alam. Dan kita mulakan dengan ayat surah Al-Isra. A'udzu minasyaitonir rajim. Afamintum an yahsubikum janibal barri aw yusalikum hasiba thumma la tajulakum wakila. Surah Al-Azim. Dan apakah kamu merasa aman tentang kedatangan ayyasababikum janibal ard, yang bumi terbelah di hujung daratan, aw yusalanikum hasiba, ataupun diutuskan pada kamu angin yang mematikan, yang membawa batu, thumma la tajid lakum wakila, dan kamu tidak akan temui lagi sebarang pelindung. Dan ahli tafsir mengatakan, al-fatum ayuhan nas, wahai manusia, apakah kamu lupa tentang azab Allah yang boleh datang bila-bila masa? Abitum an tanhar bikum hasban, dan Allah boleh membelah bumi, terjadilah gempa bumi, ataupun menenggelamkan sebahagian daripada makhluk. Aw yumtirukum Allahu hijaratan minas sama', ataupun Allah akan turunkan batu dari langit dan akan mematikan kamu. Thumma la tudlakum ahadan yahfazukum min azabih, dan tidak ada siapa lagi yang dapat menolong kamu daripada azab Allah. Inilah peringatan Allah kepada kita semua. Ancaman bencana alam yang datang bukan berlaku secara spontan. Tidak ada satu pun daun yang jatuh ke tanah kecuali dengan pengetahuan Allah, dengan kehendak Allah. Apatah lagi peristiwa yang besar seperti gempa bumi, seperti tsunami, dan yang kita saksikan hari ini yang sangat kerap berlaku. Amintum ayyasukum janibal bar. Apakah kamu aman sekiranya bumi bergoncang dan terbelah di tepi daratan? Seolah-olah Allah menggambarkan bahawa perkara ini biasa berlaku ialah di tepi pantai. Dan ini gambar yang berlaku beberapa tahun lepas. Katanya di Chile, tak silap saya, tiba-tiba sebuah lubang yang besar jatuh, tenggelam. Dia menyebabkan satu perkara yang cukup menakutkan. Kehidupan ditenggelamkan dalam lubang yang kecil, dalam lubang yang besar ini. Helikopter lalu di atasnya untuk melihat berapa jauh ke dalamnya, dan batu dilepaskan dan tidak dengar di manakah bunyi jatuh batu tersebut. Apakah kamu aman sekiranya Allah membelah bumi, ataupun berlaku gegaran dan menenggelamkan sebahagian daripada penduduk di atas yang berlaku di tempat tersebut? Dan tidak ada, ya Allah, tidak ada keamanan kecuali pada pertolongan dan hadiah dan kasih sayang di Kau, ya Allah. Aw yusilaikum hasiba, ataupun diutus kepada kamu angin yang membawa batu, ataupun hujan yang berbentuk batu ke bumi dan menghancurkan, membunuh kehidupannya. Apakah kamu aman dengan itu? Dan inilah ancaman Allah kepada kita seluruh manusia, dan inilah sebahagian daripada ancaman Allah bagi mereka yang menentang kebenaran. Dalam ayat seterusnya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am amintum an yudakum fi hidratan ukhra
fasalakum qasifan min ar-rih fayurikum bima kafattum thumma la lakum alaina bihi tabi'ah. Apakah kamu rasakan aman sekiranya kami sekali lagi mengulang kamu sekali lagi dan hantar ke laut, lalu diutus angin yang qasifan, angin yang sangat dahsyat, angin yang pedih, angin yang taufan, angin yang mematikan. Fayurikum qasifan min ar-rih fayurikum bima kafattum, dan kamu ditenggelamkan dengan sebab kekafiran kamu. Summa la tajidu alaina bihi tabi'a. Dan ayat tafsir mengatakan amintum ayuhan nas rabbakum wa qad kafartum bihi ayyuidakum fil bahri martan ukhra. Apakah kamu merasa aman kepada Allah yang mencipta kamu, dan sekiranya kamu diletakkan kembali dalam laut, lalu fasalakum rihan syadidah, lalu diutuskan angin taufan yang kencang dan menghancurkan setiap tempat yang dilalui angin tersebut, lalu menenggelamkan kamu disebab kekafiran kamu. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabah wal mutalabah, dan kamu tidak akan ditemui lagi sebarang pertolongan selain daripada Allah. Fa innallaha lam yazurkum mithqala dzarrah, dan Allah tidak menzalimi kamu walaupun sedikit. Inilah ancaman-ancaman Allah. Dan hari ini kita saksikan banyak malapetaka kejadian alam semesta yang berlaku di Timur Barat, dan paling akhir kita lihat kemalangan yang berlaku di Libya, di Morocco, di Afrika Selatan, di Turki, dan di China. Banyak tempat yang berlaku ancaman ataupun gambaran yang Allah berikan dalam ayat tadi. Allah mengatakan fasalakum qasifan min ar-rih fayurikum bima kafattum, dan diutuskan pada kamu angin rih qasifan. Dan saya tertarik apabila F-36 yang dicipta untuk pesawat pengebom Amerika dinamakan qasifan, dinamakan seperti yang Allah sebut dalam ini, fasalakum qasifan. Dan seolah sekarang qasifan ini seperti pesawat perang, dan seolah Allah mengatakan fasalakum qasifan min ar-rih, angin yang mematikan, angin yang kencang, angin taufan yang menghancurkan, dan fayurikum bima kafattum, lalu Allah menenggelamkan kamu disebabkan kekafiran kamu. Angin yang berlaku baru ini termasuk di Mekah, termasuk di Dubai, cukup menakutkan. Bagaimanakah angin bertiup tiba-tiba dan membawa hujan, banjir, dan juga kemusnahan di tengah-tengah padang pasir, termasuk di Mekah sendiri. Dalam Masjidil Haram kita lihat manusia berterbangan ditiup oleh angin, petir dan guruh berlaku begitu sambung menyambung, dan menara jam yang tinggi telah dipanah petir. Inilah persoalan yang kita hadapi, yang kita saksikan mutakhir ini. Soalannya, apakah hal kasatul zilzal fi akhir zaman min al-matisah? Apakah gempa bumi yang banyak berlaku akhir ini itu sebahagian daripada tanda hari kiamat? Benar. Ada hadis Rasulullah yang menyatakan demikian. Ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahawa akhir zaman banyak berlaku zilzal ataupun gocangan gempa bumi dan khasaf ataupun menenggelamkan sebahagian daripada penduduk. Gempa bumi banyak berlaku hari ini. Dan kita lihat di Morocco, cukup menakutkan. Kampung ditenggelamkan oleh gempa bumi ini, yang bukan terlalu tinggi dan dikatakan hanyalah 6.8 skala Richter sudah cukup untuk menggelamkan sebuah perkampungan. Dan perkampungan ini tidak dapat ditrace lagi, hilang sama sekali. Itulah yang kita saksikan berita Morocco. Morocco pada bulan lepas dengan kekuatan 6.8 magnitude sudah cukup untuk menghancurkan Marrakesh dan kawasan yang berdekatan dengannya. Ini berlaku, kemudian diikuti oleh siri-siri gempa bumi yang seterusnya pada pukul 11 petang. Dan selepas gempa bumi pertama dengan 6.8 skala Richter diikuti dengan 4.9 dan gagaran-gagaran lain yang berterusnya. Akibatnya seluruhnya hancur. Kota yang penuh dengan tamadun ini, bahkan Morocco ialah di antara kota Islam yang awal. Di situlah tamadun Islam yang awal berlaku setelah daripada Baghdad, setelah daripada Qahirah, maka Morocco ialah tempat tamadun Islam yang awal. Bahkan universiti pertama dibuka di Morocco. Universiti Al-Qarayn dibuka di Morocco sebagai universiti pertama
Dan kesan-kesan sejarah tersebut, apabila datang gempa bumi, kehancuran tidak dapat dielakkan lagi. Dan kita lihat bagaimanakah bangunan-bangunan bersejarah telah musnah, ranap. Yang tinggallah sisa-sisa bangunan yang begitu cantik satu masa dulu, memperlihatkan tamadun arkitektur Islam yang unggul. Tetapi sekarang hanyalah tinggal sisa-sisa runtuhan yang menakutkan. Ini suasana yang berlaku, dan Allah mengatakan, apakah kita aman apabila Allah datangkan gempa bumi seperti itu yang menenggelamkan sebahagian daripada penduduk, ataupun Allah datangkan angin yang kencang seperti taufan yang melanda satu kawasan, dan ya Allah, tidak ada perlindungan kepada Dikau ya Allah. Inilah pemandangan selepas gempa bumi di Morocco, ialah kehancuran, katastrofi, kemusnahan total. Inilah gambaran yang disiarkan oleh akhbar, disiarkan oleh media, menggambarkan sisa-sisa kehidupan, sedangkan sebahagian daripada perkampungan telah hilang, musnah sama sekali. Pada mulanya mereka keluarkan angka kematian disebabkan gempa bumi ini 600 orang. Itu pada hari pertama. Tetapi selepas hari yang kedua, jumlah yang diketahui bertambah, dan yang kehilangan rumah, yang terlibat, yang hilang lebih ramai daripada apa yang diberikan statistik 600 ini. Inilah kemudian mereka mengatakan bahawa bukan 600, hari kedua mereka menyebut bahawa 2,000 yang terbunuh dalam peristiwa gempa bumi. Bukan 600 bagaimana dikeluarkan pada hari pertama. Pada hari kedua, ketiga dikatakan lebih pada 2,000 yang terkorban akibat daripada bencana alam di Marrakesh ataupun di Morocco. Inilah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku, dan kerapnya berlaku gempa bumi ini ialah di antara tanda hampirnya hari kiamat. Dan berita yang menakutkan kita, sebuah perkampungan hilang sama sekali di Morocco. Sebuah village, sebuah kampung yang berada di tepi kota Marrakesh ataupun Morocco telah hilang tanpa kesan sama sekali. Satu kampung tenggelamkan, seolah apa yang berlaku di Palu satu masa dulu. Di Palu, satu kampung, dua kampung tenggelam dan tidak ada kesan sama sekali. Para penolong yang bekerja sebagai penolong untuk penyelamat di Palu satu masa, mereka mengatakan kawasan yang penuh dengan perkampungan tersebut hilang dan tidak ada apa yang dapat lihat. Yang mereka dapat saksikan atau mereka dapat lalu ketika itu ialah bau hamis. Itu hari pertama. Bau hamis yang sangat, tetapi tidak ada apa-apa kesan, hanyalah lumpur dan juga kekosongan selepas peristiwa yang besar itu. Dan kita ulang sekali lagi bersama-sama seperti yang hampir sama berlaku di Morocco. Sebuah kampung juga ranap. Dan inilah kita bersipati, kita berdoa, memberikan kekuatan kepada mereka yang terlibat. Kita umat Islam sebagai satu jasad yang sama. Dan inilah untuk diambil iktibar oleh seluruh penduduk Islam, umat Islam. Sebab Morocco pada mulanya, kesan-kesan pembaruan, kemodenan telah melanda seluruh negara Islam. Mereka juga, sebahagian mereka telah hilang nilai keislaman mereka. Pengalaman saya ketika di luar negara, saya ditempatkan dengan wakil Morocco. Dan ketika kita dinner ataupun kita lunch, berbagai-bagai makanan yang tidak halal, mereka sama saja seperti orang barat. Mereka makan sama seperti barat, dan kita menyatakan kepada kita, marilah kita makan yang vegetable atau meja sayuran. Mereka sama seperti orang barat. Itu sebahagian yang kita temui. Maksudnya pegangan agama sebahagian daripada penduduk Morocco tidak sebagaimana yang asalnya. Dan marilah kita sama-sama merenungi, dan kita lihat bagaimanakah masyarakat kehilangan keluarga, kehilangan anak pinak, kehilangan rumah tangga, kehilangan kampung, kebun dan sebagainya. Ini gambaran yang disiarkan oleh televisyen, yang disiarkan oleh media kita dalam bulan lepas. Baru saja berlaku. Kemudian siri-siri gempa bumi ini berlaku secara kerap. Dan akhir sekali kita lihat barangkali semalam atau 2 hari lepas di Cape Town juga peristiwa yang sama berlaku. Sebelum ini di Turki, di China, di Kashmir berlaku secara
kerap. Dan ini ialah di antara ada hadis yang mengatakan bahawa menjelang hari kiamat peristiwa gempa bumi zilzal ialah peristiwa yang banyak berlaku. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la takmusah hatta yuqabat al-in wa taksrul zilzal. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah ilmu diangkat. Dan banyaknya berlaku gempa bumi. Wa taksrul al-zilzal, banyak zalzal. Banyaknya berlaku gempa bumi, ini antara tanda hari kiamat. La takmusah hatta yuqabat al-in wa taksrul al-zalzal. Wa taqarrab az-zaman, masa akan jadi cepat. Wa tadhharul fitan, fitnah yang jelas timbul. Wa yaksurul haraj, dan pembunuhan, pertumpahan darah yang sangat-sangat banyak. Peperangan, dan kita lihat hari ini peperangan sangat banyak. Kematian di Ukraine sangat melebihi jutaan manusia di dua belah pihak. Dan sebagaimana Rasulullah sebut, menjelang kiamat tidak berlaku kiamat sehinggalah ilmu diangkat, maksudnya ilmu agama. Dan banyaknya berlaku gempa bumi, masa yang sangat singkat, dan berlakulah fitnah-fitnah, pelbagai fitnah, hidup dengan penuh fitnah. Wa yaksurul haraj, dan pembunuhan, pertumpahan darah yang sebab umum. Dan al-haraj itu ialah al-qatl. Rasulullah ditanya apakah al-haraj? Rasulullah jawab al-qatl, pembunuhan. Hatta yaksubikum al-mal fayafidha, dan ketika itu harta akan melimpah, dan harta akan melimpah-limpah. Dan itulah gambaran satu masa dulu, satu masa menjelang kiamat, gambaran antaranya lah berlaku gempa bumi yang sangat kerap. Selepas Morocco, Libya baru saja 2 minggu lepas, bahasa bulan September, 3 September, hari ini baru 18 September, 2 minggu lepas, datang yang disebut oleh media ialah datang taufan, namanya Daniel, hancur Libya. Negara yang baru pulih, tiba-tiba datang taufan yang melakukan banjir yang menenggelamkan kota mereka, kematian yang sangat ramai. Ini berlaku di Libya selepas berlaku di Morocco. Mereka berjiran. Lepas Morocco, Maghribi datang ke Libya. Dan kemusnahan yang tidak dapat kita gambarkan. Kota yang terlibat ialah Derna yang disebut berlaku pada 13 September, 4 hari lepas. Baru 5 hari lepas, sebahagian daripada peta mereka berubah. Banjir meliputi kawasan ini. Banyak gambar yang kita terima ialah gambar selepas peristiwa, bukan gambar ketika banjir melimpahi kota tersebut. Kematian tidak dapat dijangka, tetapi terlalu ramai. 13 September berlakulah apa yang berlaku. Sebahagian berita mengatakan bahawa lepas dengan hujannya banyak, banjir yang kuat, taufannya banyak, tiba-tiba ada dam, ada empangan yang pecah pula. Maka lengkaplah kemusnahan katastrofi di bandar di Libya ini. Mereka mengatakan kematian 2,000 orang. Ini sangat menakutkan. 2,000 orang bukan sedikit. Di Malaysia barangkali 2-3 orang yang mati setiap kali banjir yang menimpa. Itu sudah menggambarkan satu peristiwa yang besar. Ini 2,000 mati serentak. Benarkah 2,000? Mungkin lebih. Esoknya keluar bukan 2,000, keluar 5,200 yang mati. Hanya 2 hari, semalam. Semalam mereka sebut yang mati ialah 5,000, bukan 2,000 sebagaimana yang dikeluarkan pada 13 hari bulan. 14 hari bulan mereka kata mangsa meningkat sebanyak 5,200. Barangkali hari ini bertambah lagi. Dan yang hilang tanpa ada kesan ratus ataupun puluhan ribu, 10,000 katanya. 10,000 hilang, tidak dapat trace. Dan ada besar kemungkinan mereka juga bersama dengan mangsa yang telah terkorban. Inilah yang berlaku di 2 negara Islam kita, Libya, Morocco, dan sebelum itu Turki.
Inilah di antara peristiwa-peristiwa yang besar, menakutkan. Dan apakah sikap umat Islam kita apabila umat Islam lain telah menerima bencana seperti ini? Maka umat Islamlah satu jasa yang sama. Kita berharap negara di pekat negara pertolongan segera diberikan kepada kedua-dua masyarakat yang menerima akibat ini, dan juga sukarelawan kita yang juga terlibat dalam untuk menyampaikan bantuan dan juga pertolongan cemas kepada mereka yang terlibat ini. Inilah gambaran Libya, negara Muammar Gaddafi yang telah hancur musnah, yang sukar untuk dipulihkan. Masjid tersegam di hujung. Inilah pemandangan Libya yang menyentuh hati budi kita. Dan angin ini yang disebut sebagai angin Daniel, entah apa dia, taufan yang mematikan. Kemudian membawa hujan. Tiba-tiba banjir ini berlaku secara serta-merta, menenggelamkan kota dan tak dapat diselamatkan, tidak dapat menyelamatkan diri lagi. Maksudnya kenaikan air, paras air ini berlaku tiba-tiba ketika mereka sedang tidur di rumah barangkali. Dan sudah kehilangan 10,000 2-3 hari lepas. Dan berita barangkali dalam televisyen kita tidak menggambarkan apa yang berlaku sebenarnya barangkali. Sebab berita yang terkini mereka 10,000 telah hilang. Ini pandangan selepas banjir. Kehilangan segala-galanya. Yang tinggallah kemusnahan, poin-poin yang berselerakkan, yang tertimbus di bawah kota. Dan inilah pemandangan yang berlaku pada 2-3 hari lepas. Inilah sebahagian lagi pemandangan yang menunjukkan bahawa untuk memulihkan ini mengambil masa yang lama. Untuk pulihkan kembali sebagaimana asalnya barangkali mengambil masa ratusan tahun kembali. Inilah yang berlaku di dua bumi umat Islam. A'udzubillahi syaitanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan benar-benar kami akan uji mereka, benar-benar kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada kelaparan, daripada ketakutan, daripada kelaparan, dan wa naqsin minal amwali wal anfus, dan kekurangan daripada harta benda serta jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wa basyirus sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ujian Allah akan datang bila-bila masa, dan Allah katakan walanabluwannakum. Dua taukid Allah letak di situ. La satu, walanabluwannakum. Itu taukid 2 kali. Maksudnya benar-benar kami akan pastikan kamu akan diuji dengan sesuatu daripada ketakutan, peperangan, gempa bumi, dan walju', kelaparan dengan kemarau yang panjang, hasil yang musnah, belalang datang musuh tanaman yang menghancurkan tanaman, wa naqsim minal amwal, dan kehilangan daripada harta benda, wal anfus, dan kehilangan jiwa, was samarat, dan buah-buahan, dan wa basyirus sabirin, dan berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Dan inilah recah kehidupan, bahagia, derita, ujian, dan bala. Kita kembali kepada apa yang berlaku di Turki. Di Turki sangat menakutkan. Di pinggir sempadan di antara Turki dengan Syria, di situ tempat bernama Sandi Orfa, tempat Nabi Ibrahim, peristiwa Nabi Ibrahim dibakar. Di kota itu berlaku gempa bumi yang sangat dahsyat beberapa bulan lepas, dan mengerbangkan pengorbanan yang tidak sedikit. Alhamdulillah saudara kita, saya dipahamkan bersama untuk menyelamatkan mereka yang telah mengalami magnitudo 7.8 skala Richter, yang sungguh menyakitkan, menakutkan. Bangunan runtuh, barangkali tidak ada bangunan selamat, betul kan? Habis. Inilah gambar yang dihantar pada kita pada beberapa sumber. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak boleh sampai hari ini dikatakan 5,700 bangunan hilang ataupun tumbang, yang mengakibatkan kematian yang tidak dapat kita anggarkan. Ini pemandangan pada hari pertama berlaku gempa bumi, dan mereka yang terselamat diletakkan di tempat pelarian sementara,
Yang sekarang pun masih ada lagi sebahagian daripada mereka yang tidak sempat untuk dipulihkan sepenuhnya. Kita lihat inilah suasana. Di bawah runtuhan terdapat hidup manusia yang masih bernyawa, diberikan pertolongan sebahagiannya, tetapi sebahagian lain tidak dapat diselamatkan. Kemusnahan tidak dapat kita anggarkan. Dan kawasan ini kawasan yang sentiasa berlaku gempa bumi. Turki dengan segera membuat khemah-khemah sementara. Ketika itu Presiden Erdogan sedang menghadapi pertandingan untuk presiden yang dia hampir kalah. Disebabkan jentera kerajaan tidak dapat sempat untuk menangani masalah gempa bumi ini. Tetapi dia akhirnya menang dengan kemenangan tipis. Tetapi dijangka kalah disebabkan peristiwa ini. Bukan saja kemalangan itu menyebabkan ekonomi lira jatuh mendadak, dan siri-siri gempa bumi juga menambahkan derita negara Turki yang dikepung daripada seluruh sisi, daripada NATO-nya, daripada Eropahnya, Kesatuan Eropahnya, daripada kawan lamanya dan kawan barunya, dan Turki tersepit di tengah-tengah. Dan itulah suasana yang sangat-sangat genting. Walaupun tidak datang gempa bumi, tetapi suasana Turki sudah cukup gawat. Ditambah dengan gempa bumi, maka kita dapat saksikan bagaimanakah periknya umat Islam Turki. Dan ingat sekali lagi, Rasulullah menyatakan bahawa di antara tanda hari kiamat ialah banyaknya berlaku zalazil, zilzal. Watasru az-zilzal, banyaknya berlaku gempa bumi antara tanda hari kiamat. Mari kita lihat dari segi saintifik. Dari segi saintifik, planet yang Allah ciptakan ini berpusing, jangan legat. Sangat legat, termasuk bumi kita sangat-sangat legat. Dan ini Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakum alladzi khalaqas samaa'a wal arda fi sittati ayyam. ثم يغشي النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Surah An-Nasr. Sesungguhnya kamu mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas, Allah istawa al-arsy, dan Allah menutupkan malam dengan siang. Yughshil nar, Allah tutupkan siang dengan malam. Yatlubuhu hathitha, malam ikut siang dengan laju. Ya talbuhu hathitha, malam ikut siang dengan laju. Maksudnya bumi ini berputar dengan sangat laju ketika Allah ciptakan bumi kita. Wasyamsul qamar wan nujum musakkharatin bi amrih. Dan seluruh ciptaan Allah ini, bulan, bintang, matahari, Allah permudahkan perjalanannya. Dan ala lahul haqqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah segala ciptaan, segala urusan Allah lah yang menentukannya. Maka berkat Allah lah Tuhan sekalian alam. Ayat ini ditafsirkan oleh pentafsir bahawa bumi kita berputar sangat-sangat laju ketika Allah ciptakan bumi. Dan saintis membuat anggaran 1 hari hanyalah 5 jam. Kemudian semakin lama semakin perlahan, 7 jam. Kemudian 8 jam, 12 jam, 18 jam, akhirnya 24 jam sebagai sekarang. Apakah ia akan berlaku seterusnya? Semakin lama semakin lambat. Semakin lama semakin lambat. Dan itulah yang dikaji oleh saintis. Tetapi Allah menyatakan bumi kita sangat laju berputar ketika ciptaannya. Sekarang 24 jam satu malam, 1 hari 1 malam. Inilah bumi kita yang berputar. Seperti gasing, kalau kita pusing gasing dengan cepat, laju, seperti ini. Gasing ini just a matter of time, dia akan berhenti. Dia akan berhenti dan sama seperti bumi, akan berhenti. Bumi akan berhenti pusingan sebagaimana gasing akan berhenti pusingan. Kita lihat bagaimanakah pemain gasing. Mereka lempar gasing mereka. Mereka ambil, letak di atas kayu dan mereka pegang. Mereka tengok gasing berputar sehingganya dia konstan, tetap tak bergerak. Akhir sekali gasing mula perlahan pusingannya. Supaya dia teruskan pusingan, apakah yang dibuat oleh pemain? Mereka goncangkan konsep itu supaya dia teruskan momentum.
Demikianlah bumi digoncang supaya momentum diteruskan, kata saintis. Banyaknya berlaku gempa bumi dalam hadis tadi menggambarkan bumi mula perlahan pusingannya. Dan oleh sebab itu Allah, dengan rahmat Allah, Allah jadikan gempa bumi mati 1 juta orang, 7 bilion kekal hidup di atas muka bumi. 1 juta yang terkorban, tapi 7 bilion masih kekal di atas bumi. Itu pandangan saintis. Dan dalam hadis yang kita baca tadi, Rasulullah mengatakan tidak berlaku hari kiamat sehinggalah banyaknya berlaku gempa bumi. Banyaknya berlaku siri gempa bumi ini tandanya kita menghampiri hari akhir kita. Tuan-tuan yang saya hormati, NASA telah membuat kajian dan mereka mengatakan 100 tahun lepas, mulai kurun yang ke-20, 21, bumi telah mula perlahan pusingannya. Perlahan daripada awal. Dan mereka jangkakan makin lama makin perlahan, makin lama makin perlahan. Dan 24 jam satu hari sudah bukan lagi 24 jam, telah semakin lewat. Dan inilah yang dikaji oleh ahli falak. Apakah waktu zuhur, waktu asar kita masih kekal sebagaimana kita kira? Yang kita kira itu ketika bumi masih kekal pusingan seperti biasa. Tetapi sekarang kajian astrophysics dengan menggunakan pengiraan yang teliti, mereka dapat buktikan bumi kita mula perlahan pusingan. Maksudnya kita menghampiri zaman akhir. Kemudian, apakah sekiranya kita buat andaian macam gasing tadi, dia akan berhenti pusingan? Pasti. Kita pusing berlaju macam mana sekalipun, dia akan berhenti just a matter of time. Dan apakah akibat sekiranya bumi berhenti pusingan? Ini andaian. Apa yang berlaku ialah momentum bumi ini. Cuba bayangkan kita duduk di atas sebuah kenderaan yang besar, yang berat. Kita berhenti, break, apakah yang berlaku? Kita akan ditolak ke depan untuk mengekalkan kita punya momentum. Dan bumi juga demikian. Sekiranya bumi berhenti ataupun perlahan, maka gunung ganang akan menjadi hancur. Sebab momentum yang dibawa ke depan ini sangat kuat. Itu andaian. Barangkali tidak berlaku, barangkali berlaku. Dan inilah yang sedang dikaji oleh astrofizik sekarang. Bumi mula perlahan pusingan. Berapakah kadarnya? Mereka yang kira. Kita hanya duduk tak tahu apa-apa. Waktu zuhur masih kekal lagi pada 1.15. Dan tuan-tuan, lau istiqrar ard intahar al-abniyah. Kajian lakukan sekiranya bumi berhenti perlahan sikit je, seluruh bangunan akan hancur. Momentum yang dibawa oleh bumi ini bukan sedikit, tuan-tuan. Berhenti, hancur bumi. Kalau dia slow 3 second je. Kalau bumi takdirnya dia berhenti 1 second atau 1 second, hancur seluruh bumi. Itu kiraan yang kita dapat kira. Berapa momentum bumi dalam pusingan bumi ini? Berapa momentum dia? MV. Mass bumi, V dia. Tuan dah lihat berapakah laju bumi? MV ini, kalau kita berhentikan dia terus dengan MV ini, kita yang akan terpelanting ke depan. Bukan kita, bangunan, gunung hancur. Ini simulasi yang dilakukan oleh mereka. Sekiranya bumi berhenti, hancur seluruh kehidupan. Benua kita akan jadi satu. Ini andaian, ini adalah pengiraan, ini adalah simulasi. Kita harap tidak berlaku. Tetapi dalam ayat-ayat tentang iza zulzatil ardu zilzalaha menggambarkan ini. Seluruh benua kita akan bercantum jadi satu. Dan bumi akan terpelanting keluar. Gunung akan tercampak ke atas. Tidak ada yang tinggal atas muka bumi sekiranya bumi berhenti pusingan. Ini andaian, ini adalah simulasi. Air laut juga demikian. Bumi akan kering. Air laut akan terkeluar seluruh bumi. Apabila momentum
bumi berhenti. Itu andaian. Itu adalah simulasi. Dan apakah yang Allah sebut? A'udzu minasyaitonir rajim. Qul aritum in jalallahu lakum lillahi samadan illa yaumil qiyamati man ilahun Allah yu'tikum bid'a. Apakah melihat bahawa sekiranya Allah jadikan kamu malam selama-lamanya? Maksudnya bumi tidak berputar lagi. Man ilahun Allah yu'tikum bid'a. Siapakah Tuhan yang boleh mendatangkan siang kembali? Apalah tasmaun? Kenapa kamu tidak mendengar? Dan Allah sambung lagi, qul aritum in ja'alakumullahu nahar samadan illa yaumil qiyamah man ilahun Allah yu'tikum billahi taskununa fi. Sekiranya Allah jadikan siang selama-lamanya yang menghadapi ke arah matahari, bumi tidak bergerak lagi, apakah yang boleh mendatangkan malam kembali? Malam dan siang sebab pusingan bumi. Sekiranya bumi tidak bergerak lagi, Allah kata, siapakah yang boleh mendatangkan kembali malam untuk kamu tidur? Dan itulah cabaran Allah kepada kita. Ya Allah, tidak ada. Wa min rahmatihi ja'alakum al-laila wan-nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa lakum tashkurun. Dan di antara rahmat Allah lah, Allah jadikan siang dan malam supaya kamu tidur di waktu malam dan kamu mencari rezeki Allah ketika siang. Wa lakum tashkurun, mudah kamu bersyukur. Dan gambaran saintis, dan Allah menyatakan bahawa sekiranya dia jadikan malam selamanya dan bumi tidak berputar lagi, maka siapakah yang terus boleh meneruskan perjalanan alam semesta ini? Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah bersabda, la taqum hatta taklul fi'atan azimatan. Tidak berlaku hari kiamat sehinggalah berlaku peperangan di antara dua kumpulan Islam yang sangat besar. Da'watuma wahidah. Mereka mengatakan mereka beriman pada Allah, dua-dua. Kalimah mereka sama. Mereka berperang, dua kumpulan Islam akan berperang. Kematian yang banyak. Mereka mengaku mereka lah kumpulan Islam yang benar. Ini akan berlaku, kata Rasulullah. Dua kumpulan yang kalimah mereka sama, mereka akan berperang, dan mereka mengaku mereka lah kumpulan yang benar. Dan seterusnya ialah watasrul zalazil. Seterusnya banyak yang saya fokus adalah banyaknya gempa bumi. Banyaknya gempa bumi ialah kerana Allah teruskan momentum bumi supaya terus berputar dengan cepat kembali. Apabila dia sudah slowing, maka Allah jadikan gempa bumi dan bumi terus berputar dengan laju kembali. Setiap kali bumi akan berhenti, dijadikan gempa bumi dan bumi terus berputar, kata saintis. Dan hadis mengatakan menjelang kiamat gempa bumi akan sangat kerap berlaku. Turki, Morocco, China, Kashmir, kita lihat betul-betul berlaku gempa bumi. Terakhir sekali di South Africa yang berlaku semalam. Tuan-tuan saudari, NASA membuat kiraan bumi kita benar-benar berhenti, akan slowing. Benar-benar dia semakin perlahan. Dan dia mengatakan ini menyebabkan gempa bumi yang banyak tahun ini. Ini kata saintis. Rasulullah kata akhir zaman gempa bumi banyak. Kata saintis banyak sebab bumi perlahan. Supaya dia momentum teruskan, maka Allah jadikan gempa bumi. Saintis kata dia jadi sendiri. Saintis mengatakan bahawa bumi akan berlaku gempa bumi supaya mereka teruskan momentum. Mereka tidak ada Tuhan, tetapi kita yang ada. Approach kita tidak sama. Mereka mengatakan ini berlaku secara by chance, ataupun secara tabi'i. Dan lebih menakutkan, NASA membuat kiraan bulan lari pada bumi. Bulan lari pada bumi. Bila bulan lari pada bumi, bulan akan menuju ke matahari, kata saintis. Allah mengatakan wajuma syamsu wal qamar, menjelang kiamat bulan akan masuk dalam perut matahari, Allah kata. Saintis mengatakan bulan sekarang menuju ke dalam perut matahari, sama. Inilah fenomena menggambarkan kita berada di akhir perjalanan. Jangan tanya saya bilakah waktu kiamat. Apakah persediaan kita?
Apakah pesan kita? Itulah sebagai message dalam tajuk yang kita bicarakan tentang katastrofi peristiwa alam yang sedang berlaku sekarang. Gempa bumi yang sangat menakutkan. Tiba-tiba jalan raya terbelah. Tiba-tiba bumi sebuah kota tenggelam, tak tahu ke manakah dasar dia. Itu berlaku di Chile. Bangunan semua jatuh. Helikopter datang untuk tengok dasar dia, tak jumpa. Buang jatuhkan batu, tak dengar bunyi jatuh. Inilah fenomena yang sedang berlaku. Saintis ahli geologi cuba menerangkan apakah yang berlaku tentang tsunami dan sebagainya. Tektonik bumi telah retak dan lava yang berada di bawah bumi yang bergelegak, yang cair panas mencari ruang untuk keluar, dan bumi kita ada tempat-tempat rekahan yang lemah. Dan ini ditanda oleh saintis di manakah tempat lain lemah bumi yang mungkin berlaku tsunami ataupun gempa bumi, sebab bumi akan terpisah, berlakulah bumi khasaf yang Allah sebutkan tadi. Dan mereka mencari apakah yang berlaku tsunami. Tsunami ialah tektonik bumi yang pecah di bawah, yang terbelah, yang kemudian tersisih atas ke bawah, menyebabkan sebahagian air diserap masuk ke dalam bumi, yang sebahagian lagi melanda pantai, menyebabkan ombak-ombak yang sangat-sangat tinggi. Ini ialah di antara peristiwa yang berlaku menjelang akhir. Was-sama'i zatul raja' wal ardi zatus sada'. Allah mengatakan demi langit yang muji ar-raja'. Barangkali hujan juga ar-raja'. Barangkali juga meteor yang datang ke lapisan bumi tidak dapat masuk ke bumi tetapi dipulang ke atas, sebab ar-raja' yang maknanya return, kembali. Wal ardi zatus sada', dan bumi yang punya rekahan. Cukup menarik, Allah kata as-sada', satu. Dan saintis membuat rekahan bumi ataupun as-sada' yang Allah sebut satu bersama-sama, tempat dikatakan sebagai ring of fire ini, ataupun sebab rekahan tektonik ini ialah satu lain yang bersama-sama. Bukan dua, bukan tiga, tapi banyak, tapi mereka bersambung. Seolah satu. Sebab Allah kata zatis sada', satu. Bumi yang punya rekahan. Dan sekarang kita lihat ini rekahannya. Dia lalu di tepi Asia Tenggara, tapi tidak masuk tepat ke Kuala Lumpur. Dia melalui, tuan-tuan lihat situ, dia melalui di barat Jawa, di barat Sumatera, masuk ke Filipina, dan melalui Jepun. Itu kawasan rekahan yang sangat-sangat aktif. Yang banyak ialah rekahan di tengah laut. Berlakunya di situ, maka tsunami berlaku di pantai yang berdekatan ataupun yang berseberangan dengan peristiwa tersebut. Surah At-Tariq. Wal ardi zatis sada', demi bumi yang punya rekahan. Dan bumi kita sebenarnya tektonik, rekah di mana-mana. Dan di situlah kita lihat gunung berapi dan berlakunya gempa bumi. Tektonik bumi telah pecah dan kita saksikan dia berlaku semakin kerap, semakin hampir dengan lebih masa yang akhir ini. Kita lihat pada 2004 di Aceh, di hujung Pulau Sumatera, berlaku gempa bumi di bawah dasar laut yang sangat besar. Malam 25 Disember, pada pagi 26 Disember, berlakulah tsunami yang telah berlaku di Aceh. Dan tsunami ini mengorbankan ratusan ribu mangsanya. Menakutkan. Kapal ini dibawa oleh tsunami daripada tepi pantai, melayang 5 km, jatuh di atas rumah Tok Penghulu. Saya pergi melawat selepas peristiwa ini. Ini saya tengok kapal. Saya termenung di situ begitu lama. Di sebelah saya ada saintis Korea yang buat kiraan. Dia buat anggaran berat kapal dengan kelajuan tsunami. Dia cuba buat simulasi berapakah kekuatan arus yang membawa tsunami, yang disebabkan tsunami ini, membawa kapal sebesar ini melayang di udara macam kapal terbang. Tak silap saya 5 km ataupun 8 km. Landing di atas rumah Tok Penghulu. Rumah Tok Penghulu di bawah tu.
Dan dapur dia masih kita lihat ketika itu, masih ada dapur dia. Subhanallah. Namanya kapal apung dan sekarang menjadi tempat wisata. Di sebalik kedukaan ada peristiwa yang menjadikan wisata sekarang. Ini menjadi satu pusat wisata yang terkenal di Aceh. Setiap pelancong mesti melawat kawasan ini. Tetapi kita ambil iktibar dan peta Aceh berubah. Di hujung Tanjung Aceh sebelum dan selepas berbeza sama sekali. Tamadun yang terbina di hujung Aceh itu antara tamadun yang awal, tamadun Islam yang awal telah hilang menjadi lautan, dan Aceh membangun kembali perlahan, dan mereka semakin lupa apa yang berlaku, amaran Allah yang mereka diberikan pada mereka pada tahun 2004 kembali lepas. Barulah 20 tahun pas. Dan kesannya cukup menakutkan, tuan-tuan. Ini mereka adakan museum tsunami. Senarai mereka yang terkorban, ratusan ribu yang terkorban, dan sebahagian nama yang diketahui dicatatkan di museum ini sebagai kenangan untuk kita ambil iktibar. Katastrofi, kemalangan bumi, peristiwa bumi akan terus berlaku. Dan apakah sikap kita sebagai Muslim di atas bumi ini? Kita lihat juga apa yang berlaku di Palu. Palu ialah di Sulawesi Utara, dan di situ berlaku gempa bumi yang berskala 7.5 skala Richter, yang sangat menakutkan berlaku pada beberapa lepas. Maka kita lihat akibatnya hampir sama seperti yang berlaku di Aceh. Dan kita lihat apabila berlaku gempa bumi yang besar diikuti oleh siri-siri yang banyak, sangat banyak, berpuluh-puluh siri gempa bumi yang berlaku selepas berlaku gempa bumi yang awal, diikuti oleh siri-siri yang banyak, menenggelamkan perkampungan yang seperti saya sebut tadi. Para yang membantu dalam peristiwa ini, mereka katakan kampung yang mereka pernah lihat di situ hilang sama sekali, menjadi lumpuh semata-mata. Dan itulah peristiwa yang berlaku, dan kita kenang kembali peristiwa yang menyayat hati ini. Dan disiarkan laporan dalam televisyen Indonesia mengatakan hanyalah 1,648 orang yang terkorban. Itu yang resmi. Yang tidak resmi jauh lebih banyak. Di Palu 1,400, dan di tempat-tempat lain semakin berkurangan, tapi yang paling utama ialah di Palu. Apakah Palu ini tempat apa? Tempat LGBT melakukan kegiatan mereka. Kita dipahamkan ketika petang berlaku tsunami, ketika waktu maghrib, masjid yang berdekatan diazankan. Tak silap saya hanya ada 3 atau 5 orang jemaah. Yang lain berpesta, pesta kemuncak tak gender ataupun transgender yang dilakukan di tepi pantai, tepi masjid. Dan Palu ialah tempat mereka mengadakan pesta LGBT. Bukan saya kata, pemberita Indonesia yang mengatakan. Pemberita Indonesia mengatakan bahawa pada September 2018 LGBT dilakukan secara terbuka di tepi masjid. Dan Kota Palu ada 1,000 pengamal LGBT yang berdaftar. Bukan sembunyi lagi, tuan-tuan. Terbuka, mereka ada IC, mereka ada kad menunjukkan mereka ahli LGBT. Negara Islam. Sulawesi ialah bumi Islam satu masa dulu. Pejuang-pejuang Islam dan ulama-ulama yang hebat di sana. Masa telah berlalu. Generasi baru telah berubah sama sekali. Saya melawat Sulawesi beberapa bulan lepas. Mereka tak jaga lagi makanan. Kita dibawa ke restoran yang bukan halal. Kita sebut ini restoran halal ke tidak? Tak apa-apa bersama saja. Siapa mereka itu? Mereka tidak tahu halal haram lagi. Kita minta restorannya benar-benar halal. Mereka tak kisah lagi. Itu masa sekarang. Dulu disitulah tempat bumi ulama. Syekh Yusuf Tajul Khawati. Itulah pusat ulama yang besar di situ. Tetapi sekarang tidak lagi. Marilah kita ambil iktibar, kita juga peristiwa akan berlaku. Dan Rasulullah mengatakan gempa bumi akan berlaku lebih kerap. Apakah kita selamat? Kawan kita dalam geologi mengatakan kita selamat lagi.
Walaupun dari segi yang dikeluarkan oleh antarabangsa, rekahan bumi tidak berlaku di Malaysia. Tetapi daripada jalur yang utama ini, dia telah bercabang. Bukan saya kata, tetapi kawan-kawan kita daripada geologi. Kawan-kawan geologi katakan sekarang dia sudah bercabang masuk ke negara kita. Dan mereka mengatakan tempat yang tidak selamat negara kita ialah Kuala Lumpur, Bukit Tinggi, Manjung. Jangan marah saya, ini bukan saya kata. Ini kawan kita, ahli geologi. Di Sabah pula, Kota Kinabalu, Ranau, Lahad Datu, sudah ada tanda-tanda cawangan daripada rekahan yang utama tadi. Tuan-tuan boleh tanya pakar geologi dan sebab mereka yang keluarkan data ini. Kawasan pesisir sesar dipanggil garis sesar yang sebut tadi. Kawasan rekah tadi dipanggil garis sesar. Itu istilah geologi. Kita tak selamat lagi. Selama ini rekahan ini tidak melalui negara kita. Sekarang cawangan yang telah lalui. Kita dengar berlaku di Pakistan tahun lepas ke gegarannya kecil. Itu bunga-bunga pada buah yang besar. Tuan-tuan semati. Gempa telah hampiri Malaysia. Ini ahli geologi kita. Ahli geologi mengatakan bahawa sesar aktif. Saya panggil rekahan tadi. Sesar aktif ini berhampiran negara kita mampu membawa kemusnahan. Dan ada berita yang tersebar, sama ada ini adalah fitnah atau tidak. Mereka mengatakan kita juga tidak selamat daripada laluan gempa bumi yang baru berlaku. Wallahu a'lam. Ketika berlaku di Chile, subhanallah, 10 yang sangat menakutkan, 1 juta orang mati, tak silap saya. Pada tahun 2010 yang lepas, bumi kita terkeluar daripada landasan. Subhanallah. Bumi kita ni berlaku gempa ni, dia terkeluar daripada orbit. Saintis kecut perut. Orang Malaysia tak ada apa-apa. Itu beza orang tahu dengan tak tahu. Lebih baik tak tahu dia tahu. Bumi kita keluar. Mereka isytiharkan bumi kita tak dapat dipulihkan lagi. Masuk balik, subhanallah. Masuk balik dalam orbit dan berjalan dengan seperti biasa selepas itu. Dia shift Earth axis. Earth axis ni lari keluar ke orbit. Apakah kita sudah bersedia? Bilakah berlaku perkara yang besar, kiamat? Tak tahu. Tapi apakah sudah kita? Dan shorten time. Masa pun cepat kembali. Sebab tadi sudah slow, kemudian bila berlaku gempa bumi, dia cepat kembali. Beberapa tahun, kemudian dia slow kembali. Berlaku lagi gempa bumi, dia cepat kembali. Begitulah keadaan bumi kita. Tuan-tuan. Ini gambar simulasi oleh NASA, Hubble Space. Dia merhatikan di luar angkasa kita. Tiba-tiba dapati satu planet yang memenuhi satu bintang terkeluar, hancur, terbakar, keluar orbit. Terkeluar orbit. Dan dia pergi ke mana? Hancur lepas ini. Bumi kita melalui proses sama. Bumi kita memusingi matahari, seperti planet ini mengelilingi planetnya ataupun bintangnya. Terkeluar, dirakamkan live. Subhanallah. Dan kita gambarkan surah Zilzal, menggambarkan apabila berlaku goncangan segoncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma zin tahadditsu akhbaraha. Menggambarkan peristiwa ini. Apabila bumi digoncang segoncangnya, maka segala isi perut dihambur ke angkasa. Mereka bertanya, hari itu manusia bertanya, malaha, kenapa bumi kamu jadi macam ini? Dan hari itu bumi akan bercakap. Bumi akan menceritakan, ini janji Allah yang kamu dustakan. Bumi akan bercakap pada hari ini. Ini bukan berlaku pada bumi, berlaku pada satu planet lain. Dan planet ini, planet-planet yang ada di seluruh bintang mengalami nasib yang sama, termasuk bumi kita, kata saintis. Dan Al-Quran confirm apa yang berlaku. Tuan-tuan yang semati, Zahral fasad bil bahri bima kasabat aydina surziquhum badalat ya'malun lahum yarji'un. Jelas kemusnahan berlaku di daratan dan lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia, supaya diperkenakan pada mereka sebahagian akibat tangan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada kebenaran. Inilah yang berlaku hari ini, kemusnahan alam kita. Kita yang musnahkan.
peperangan di atas muka bumi, pembakaran gas yang kita hidrokarbon, fluorokarbon yang keluar daripada kenderaan kita, kilang yang mengeluarkan asap menyebabkan ozon kita telah musnah. Ada 3-4 tempat ozon telah musnah sebab kita bebaskan karbon dioksida. Persidangan demi persidangan untuk kita kurangkan karbon. Amerika memaksa negara-negara membangun kurangkan karbon. Tetapi kilang yang dibina negara membangun adalah negara mereka, negara-negara besar. Mereka tidak benarkan membina kilang negara mereka. Mereka gunakan negara transit. Malaysia, Indonesia, Thailand. Thailand telah ada dasar yang ketat sekarang. Kilang, bukan semua kilang yang berbentuk asap benarkan di Thailand. Yang ada ialah pilihan adalah Malaysia dengan Indonesia. Mereka mengatakan pemindahan teknologi, sebenarnya pemindahan pencemaran. Negara cerdik telah membuat polisi. Kita masih dasar lama. Dan kita mengatakan ini pemindahan teknologi. Percaya tuan-tuan, teknologi. Kalau kita tanya makcik di pasar malam, apakah resipi kuih koci dia? Dia tak beritahu kita. Itu rahsia penagaan dia. Apatah lagi teknologi. Takkan dia beritahu kita pemindahan teknologi. Bohong. Kena tipu hidup-hidup. Pencemaran berlaku negara kita. Kita sumber pencemaran. Tetapi bukan kita yang lakukan. Syarikat lain. Dan bumi kita telah musnah. Kita tinggal satu bumi yang sama. Kita membakar kilang kita dengan segala pencemaran yang lakukan setiap hari. Daripada sungai ke laut, gas yang kita bakar, peperangan yang berlaku. Ini peperangan di Gaza. Yahudi menggugurkan tungsten yang separuh radioaktif, dia digugurkan di sini. Kesannya seluruh bumi, bukannya satu di Palestin saja. Dia mencemarkan udara dan merosakkan alam semesta, merosakkan ozon, dan kita ada 4 lubang yang besar di Artik. Apabila cahaya matahari masuk waktu siang, waktu malam tidak dapat keluar. Dia memanaskan di atmosfera kita. Akibatnya ais mencair. Ais cair dengan banyaknya sekarang. Ais cair, dan apakah terjadi kepada permukaan laut? Permukaan laut akan naik perlahan. Dan sangat jelas ais telah cair dengan banyak, dan pulau Greenland, rupanya benua Greenland, sebelum ini kita tak pernah nampak dia sama ada di bumi atau tidak, di ais. 3-4 tahun lepas seluruh ais telah cair di pulau Greenland. Baru kita tahu bahawa Greenland itu ada bumi. Dan kita lihat hancur Laut Arktik, tuan-tuan. Banding di antara tahun 1984 dengan tahun 2018, gambar setelah ini yang mereka ambil. Ais telah cair, meninggal 1/4, tak sampai lagi. Kemanakah air ini pergi? Meningkatkan paras laut. Indonesia terpaksa pindah Jakarta ke Nusantara disebabkan paras air laut telah naik dengan mendadak. Sebahagian negara Belanda telah tenggelam. Dan air laut ini akan naik parasnya perlahan, dan pelarian ekologi akan berlaku dalam masa yang singkat. Inilah yang mereka keluarkan. Cukup menakutkan. Ini 2012. 2023 sudah hampir habis. Hampir habis. Ais, maksudnya laut kita semakin tinggi. Dan Greenland yang kita sangka dia adalah ais, rupa-rupanya adalah cair beberapa tahun lepas yang meninggalkan daratan yang baru kita tahu bahawa Greenland ialah sebuah benua. Tuan-tuan, kalaulah semua ais yang ada di utara cair di kutub utara, ini simulasi yang mereka buat. Mereka 1/3 mereka tenggelam. Sekiranya seluruh ais di utara, kutub utara, bukan selatan lagi, utara dulu, separuh, semuanya simulasi yang kita buat, Amerika tenggelam. Yang tinggal ialah di gunung. New York tenggelam, Washington tenggelam, Florida habis. Tak ada. Ini kalaulah berterusan. Itu sebab Amerika buat persidangan cepat. Jangan keluarkan carbon dioxide. Berhenti, negara mereka tenggelam. Ini simulasinya. Ini simulasi mereka buat, bukan kita buat, mereka buat. New York yang bangga, yang tinggal puncak gunung,
puncak menara yang tinggi. Debatisi yang sebelah debatisi. Itulah bangunan yang paling tinggi, itulah puncak. Ini simulasi. Mereka buat filem. Filem ini filem science fiction, tetapi berdasarkan saintifik. Kalau ini berlaku, apakah berlaku negara kita? Kita juga tak selamat. Amerika Selatan ini simulasinya. Yang Amerika Selatan lebih baik sebab dia banyak tanah tinggi. Yang akan tenggelam ialah kawasan ini. Ini simulasi semuanya. Sekiranya cair ais seluruh kutub utara, inilah akibatnya. Kalaulah kutub selatan pula cair, habis. Tak ada daratan lagi. Ini ialah peta dunia yang sudah menjadi biru. Tokoh itu ialah simulasi daratan menjadi lautan. Negara kita tidak ada lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Negara kita tak ada lagi. Malaysia yang tinggal Sabah Sarawak. Yang tinggal Sabah saja. Sarawak sudah hilang. Semenanjung habis. Ini simulasi, bukan saya buat. Sekiranya seluruh air setelah cair dengan sebab kita yang lakukan kemusnahan, ini berlaku, manusia akan kehilangan nyawa, tempat tinggal dan tempat mereka hidup. Ini kita lihat negara kita, ini ahli geologi kita buat. Ahli geologi kita buat, ini tempat yang akan tenggelam. Kuala Selangor mula-mula tenggelam, Batu Pahat mula-mula tenggelam. Singapura hilang, Batu Putih hilang langsung lah. Singapura hilang cerita, tak ada cerita lagi. Johor habis. Yang ada barangkali di Temeloh. Hanya Temeloh tu pinggir pantai baru. Temeloh menjadi pantai baru. Ini simulasi. Kalaulah berterusan dengan ais yang mencair. Itu sebab negara maju paksa kita jangan lagi keluar asap. Sedangkan itu kilang mereka. Bukan kilang kita. Pasir Gudang telah musnah. Kilang mereka, bukan kilang kita. Di Jawi sudah musnah. Inilah simulasi mereka akibat daripada tangan manusia. Zaharul fasad bil bahri bima kasabat adina suzikuhum ba'dalladzi amalu la'allahum yarji'un. Ahli geologi kita mengatakan tempat yang tenggelam mula-mula sekali negara kita, sekiranya ini berlaku, mudah-mudahan tidak berlaku, auzubillah. Batu Pahat, Kuala Terengganu, Kelang, Selangor, Kuala Muda, kemudian di Sarawak, Tawau, Sampurna, Lahad Datu, Sendakan dan Kudat. Ini tempat yang mula-mula tenggelam. Jangan beli rumah kat situ. Dan Rasulullah bersabda, "Buin sana wasa hakaza." Saya dengan hari kiamat seperti dua jari ini, Rasulullah kata. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Saya dengan hari kiamat seperti dua jari ini, tidak ada sempadan lagi. Rasulullah telah berlalu selama 1445 tahun. Dan Rasulullah mengatakan, saya dengan kiamat seperti dua jari ini. Sebelum ini ada Rasul yang berselang-selang. Selepas Rasulullah tidak ada Rasul lagi. Yang adalah hari kiamat. Dan kita lihat bulan mengelilingi matahari, bumi mengelilingi matahari, dan bulan semakin jauh daripada bumi. Apa tandanya? Mereka mengatakan bulan sudah semakin jauh. Pengiraan kita semakin tidak tepat lagi. Waktu solat pun kena cek balik. Bulan telah lari perlahan dan dia akan menuju ke matahari. Saintis mengatakan bulan akan menuju ke matahari, dan Allah kata dia akan masuk dalam matahari. Allah mengatakan faiza barakal basar wa khasafal qamar wa jama'a syamsu wal qamar. Matahari, bumi akan masuk dalam matahari, Allah kata. Saintis mengatakan bulan sedang menuju ke matahari. Mereka dalam perjalanan ke matahari. Masa semakin singkat, tuan-tuan. Ada masa lagi kita untuk main-main? Tak ada masa dah. Dan ini kita lihat satu perkara yang menakutkan. Itu kita lihat dari angkasa, tetapi kita lihat di bumi sendiri. Kita lihat utara ada dua jenis. Satu utara dia panggil true north, iaitu utara yang ikut paksi bumi.
Itu tak berubah. Tetapi ada satu lagi dia panggil magnetic north, utara magnet, yang ikut arah magnet kita. Yang itulah yang masalah besar gini. Dia telah berubah begitu jauh. Asalnya dia tidak jauh daripada kutub utara yang sebenarnya. Tetapi dalam masa 10 tahun dia telah lari. Dalam masa 50 tahun dia perlahan lagi. Tapi dalam masa 10 tahun yang terakhir ni dia lari dengan laju. Daripada dia sudah menuju ke Russia. Sekarang kutub utara kita, kutub utara bukan utara north, true north, tetapi magnetic north, menuju ke Russia. Apakah akibatnya? Akibatnya sangat menakutkan. Tuan-tuan, pada tahun 2020 lepas ini dikeluarkan oleh NASA. Dia lari sejauh 55 km satu tahun. Ini saintis dah takut. NASA dah takut nak cari dah bumi lain dah. Bumi ini akan musnah. Bila magnetic field ini lari begitu jauh, 50 km setiap tahun, apakah yang berlaku? Kutub utara akan bertukar ke kutub selatan. Tuan-tuan, cuba bayangkan. Sekarang ni bumi berputar dalam bentuk ini. Kalau magnetic field ini telah sampai magnetic field, north magnetic field telah sampai ke south magnetic field, bumi telah di atas ke bawah, bawah ke atas. Dan bila kita bangun, matahari naik pada barat. Confirm. Sekarang magnetic field telah semakin menuju ke selatan. Sekarang kita lihat tempat yang panas seperti Saudi telah turun salji, menunjukkan bahawa ini benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Dan begitu jauh, tuan-tuan, dia menuju ke selatan. Kutub utara menuju selatan. Terbalik sama sekali. Dalam masa ini simulasi yang mereka lakukan, mereka mengatakan satu masa kutub utara akan pergi ke Khatib Istiwa. Khatib Istiwa akan pergi ke kutub selatan. Kutub selatan akan pergi ke kutub istiwa, kutub istiwa akan pergi ke kutub utara. Dan kita akan jadi kutub selatan. Kita akan sejuk. Ini rancangan pengiraan mereka, simulasi mereka. Bumi akan kutub utara akan tukar ke kutub selatan. Tuan-tuan cuba buat simulasi. Sekiranya kutub utara pergi ke selatan, kita bangun, matahari naik pada mana? Barat. Cuba buat simulasi, kutub utara naik ke atas, kutub selatan ke bawah. Dan kita tengok, kita bangun pagi, tengok matahari naik pada mana? Daripada barat. Buat simulasi. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah. Dan kata hadis, Rasulullah bersabda, la takmasah hatta tatul syam min maghribaha. Tidak berlaku hari kiamat sehingga matahari naik pada barat. Fa izaraha an-nas. Apabila manusia lihat, manaman 'alaiha. Fadzalika hinan la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Apa Rasulullah sebut? Apabila tidak berlaku hari kiamat sehinggalah matahari naik pada barat. Apabila manusia melihat matahari naik pada barat, seluruh bumi akan beriman. Rasulullah mengatakan fadzaka hina yanfa'u nafsan imanuha. Iman mereka telah terbatal. Mereka yang beriman selepas matahari naik pada barat tidak diterima lagi. Taubat bagi mereka yang bertaubat selepas matahari naik pada barat tak diterima lagi. Sekarang la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Sekiranya mereka tidak beriman sebelum itu, iman mereka tidak dikira lagi. Taubat mereka tidak dikira lagi. Tuan-tuan semati, ia lebih menakutkan. Bulan 1 lepas, bulan Disember lepas, mereka dapati bahawa inner core bumi kita, rupa-rupanya mereka ada lapisan yang bergerak masing-masing, macam bola yang bergerak dalam bola. Cuba bayangkan. Dan core kita yang di dalam sekali bergerak tidak sama laju dengan yang luar. Dan telah berhenti. Core yang paling dalam bumi kita telah berhenti pusingan. Stop rotating. Pada mulanya mereka buat simulasi sudah hampir berhenti. Pada bulan Disember lepas confirm berhenti. Tetapi di luar masih berhenti, masih pusing. Dan dia sudah berhenti, maksudnya dia akan perlahan-lahan tarik bumi luar ini supaya tidak berhenti, supaya tidak bergerak lagi. Dan bumi akan berhenti pusingan. Kata saintis, bukan saya kata. Apa yang berlaku ialah
dalam AFP News ini mengatakan Earth in a core ialah satu bola yang besar dalam bentuk besi yang cair has stopped spinning in the same direction of the rest of the planet. Dan kemudian dia mula nak berputar ke other way, kepada reverse, kepada clockwise. Sekarang bumi bergerak anti-clockwise. Sekarang dia berhenti. Lepas berhenti, dia jaga dia clockwise dan bumi pun akan berhenti. Dan kita umat Islam jangan takut. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya salukan nasanasa. Mereka bertanya dekat kau tentang hari kiamat, ya Muhammad. Qul, katakan, innama ilmuha indallah. Pengetahuan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Allah kata, jangan-jangan hari kiamat berlaku sangat dekat. Jangan-jangan hari la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Barangkali Allah kata, hari kiamat sudah hampir. Ini simulasi yang dilakukan oleh NASA. Bumi akan pecah daripada bawah. Dan Allah menggambarkan hari kiamat. Bila tidak tahu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iza zulatil ardu zilzalha. Apabila bumi digoncang segoncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan dikeluarkan segala isi kandung bumi ke atas. Wa qala insanu malha, dan hari itu manusia bertanya, bumi, kenapa kamu berlaku seperti ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Hari itu bumi akan bercakap, tuan-tuan. Bumi akan bercakap hari itu. Ba'anna rabbaka ahlaha, dan sebab Allah yang berikan bumi bercakap. Yauma idzin yasrun nasu ashtatan liyaru amalahum. Hari itu amalan kita akan dibuka, akan dipamerkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat amalan sebesar zarah kebaikan, Allah akan lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat keburukan sebesar zarah, sebesar atom pun akan dilihat. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, yauma tajul ardul jibal wa kanatil jibalu katsam mahila, menakutkan, tuan-tuan. Ketika bumi dan gunung digoncang segoncangnya, maka gunung bumi akan menjadi pasir yang halus, yang hancur seperti pasir. Bumi akan hancur, gunung akan hancur. Ini menjelang kiamat berlaku. Allah menggambarkan hari kiamat, bumi, gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Dan tuan-tuan, ini gambaran NASA. NASA mengatakan, sebaik saja bulan masuk ke dalam matahari, ini bumi. Bumi akan melanggar jirannya, Venus. Matahari akan tercabut. Dan dunia tidak tampak ada lagi bintang. Maka katastrofi berlaku. Mereka gunakan kata katastrofi. Katastrofi maksudnya kemusnahan total. Tidak boleh dipulih lagi. Mereka menggambarkan alam semesta akan berlaku katastrofi. Katastrofi ialah kiamat bagi kita. Tuan-tuan semati, ini gambaran mereka. Mereka lukis seperti ini. NASA lukis seperti ini. Dan kemusnahan akan berlaku. Allah, kita tutup dengan ayat surah Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqrabakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat menakutkan. Yauma tarawnaha, hari itu kamu akan lihat. Tazhalu kullu amma arda'at. Hari itu yang menyusu anak akan lepaskan anaknya. Wa tadhu kullu dzatil hamlaha, dan mereka yang mengandung akan gugur hari itu. Wa tarun nasa sukara, kamu lihat manusia itu mabuk hari itu. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin adzallahi bisyadid, tapi azab Allah sangat pedih. Marilah kita ambil intibar sebagai untuk kita juga sama-sama kita renungi apakah matlamat kita di dunia ini. Apakah kita bersedia untuk menghadapi hari yang besar kita. Ini hari besar kita. Hari Yaumun Azim. Allah kata, ini Syaun Azim, hari yang sangat agung. Matlamat kehidupan kita ialah kita selamat di sini. Mudah-mudahan kita selamat di sini. Dan itulah harapan kita. Dan saya sudah dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.